إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا، اللهم افتح علينا فتوح عارفين، وافتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين. Surat 38. Masih lagi kita belajar sifat-sifat yang mustahil atas Allah Ta'ala. Masih lagi kita belajar sifat atau perkara yang mustahil atas Allah Ta'ala. Apa dia mustahil? Menyerupai Allah akan bahu, menyerupai, menyamai zakilah. Asal kita mula faham, menyamai Allah Ta'ala akan bahu ini mustahil. Ini lawan bagi sifat mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Mukhalafatuhu sifat wajib. Wajib Allah Ta'ala bersifat dengan mukhalafatuhu lil hawadith, menyalahi atau tidak serupa Allah Ta'ala akan yang baru. Lawannya menyerupai, mustahil Allah menyerupai akan yang baru. Sekarang ulama usul ini nak mengkupas perkara maksud dari perkara yang baru itu apa dia. Lalu dia kata, dan sungguhnya telah menyebut akan dia oleh musannif. Atas ini tertib dengan katanya. Itu dah kan? Betul. Dan sesungguhnya telah menyebut. Ada perkataan menyebut antara telah akan dia. Dan sesungguhnya telah menyebut akan dia akan perkara sedemikian oleh musannif yakni Syekh Sanusi. Atas ini tertib dengan katanya, kata Syekh, bi'an yakuna jimman ay ta'khuzu zatuhu al-aliyatu qadran minal faraghi. Itu hak dalam matan. Wal muwasalatu lil awadisi bi'an yakuna jimman ay ta'khuzu zatuhu al-aliyatu qadran minal faraghi. Ayat itu tafsiriyah lah. Apabila ayat tafsiriyah, ayat ta'khuzu zatuhu al-aliyatu qadran minal faraghi. Artinya dengan bahawa adalah ya Allah dijirim, itu mustahil. Artinya bahawa mengambil oleh zatnya zat Allah yang maha tinggi, mengambil oleh zat Allah yang maha tinggi qadar daripada lapang, yakni qadar atau tempat duduk. Qadar ni sakatan, lapang maknanya tempat ruang atau tempat kosong. Dan makna jirim itu tiap-tiap yang memenuh lapang. Contoh seperti batu dikatakan jirim. Contoh bagi jirim seperti batu dia nak tempat lapang sekadar besar dia. Kalau batu ni besar, maka besar ruang yang dia nak. Jadi batu memenuhi ruang yang kosong. Kalau batu kecil, kecillah tempat lapang. Kalau batu tu besar, besarlah tempat dia duduknya. Dan kayu jirim juga. Benda bertokok lah. Kalau kita benda bertokok.
Dan jasad sekalian binatang jirim juga. Binatang kecil ke binatang besar, itu masuk dalam kata jirim juga. Dan matahari, aku gitu juga, matahari pun jirim, mengambil tempat lapang juga. Dan bulan dan lainnya, banyak lagi lah. Manusia pun jirim, bukit buka, langit bumi, kayu kaya, batu bata, itu jirim lah. Benda-benda bertokok kan. Sama ada jirim itu murakkab atau mufarrid. Nanti dia terbagi pula jirim. Jadi benda bertokok ni dia terbagi kepada murakkab yakni bersusun atau mufarrid yakni tunggal. Dan yang murakkab itu dinamakan jisim murakkab atau panggil juga jisim. Jirim, jisim maksudnya ada. Dan yang mufarrid itu dinamakan jauhar. Jauhar ni benda yang tak terima lagi. Dan arti jisim itu, jirim atau jisim maksudnya, jisim itu yang menerima bahagi kerana bersusunlah ia daripada dua jauhar. Jadi jisim benda yang boleh bagi, sama ada bagi dua atau lebih. Ada benda jirim atau benda jisim. Benda yang boleh kita bahagikan, sama ada bagi dua kali besar, boleh bagi banyak kali kecil, boleh bagi dua. Itu jirim lah. Maka zat Allah Ta'ala maha suci daripada menyerupai. Zat Allah Ta'ala tak boleh nak panggil jirim. Maka tak boleh kita nak gambar jirim apa zat Allah ni boleh bagi. Tak boleh. Zat kita atau jirim kita boleh dibagi. Kita nak panggil jirim pun boleh, nak panggil jisim pun boleh, nak panggil zat pun boleh. Boleh panggil macam-macam kita sebatas. Dan kita zat ni nak kerak berapa boleh, nak kerak dua boleh, nak kerak lima boleh, nak belah pun boleh kita ni. Nak belah dua boleh, nak kerak lima boleh, nak rinci pun boleh kita ni. Maka zat Allah Ta'ala tak boleh terima bagi. Ini zat Allah tak menyerupai yang baharu. Faham oleh? Zat Allah tidak menyerupai yang baharu. Lalu itulah zat Allah tak boleh nak dibahagi. Adapun zat baharu boleh dibahagi. Kalau jirim boleh dibahagi. Kalau jauhar birik ni benda yang sangat halus. Seperti roh, angin, atau benda-benda yang lembut, yang halus. Maka kita nak bagi tak boleh. Kita panggil jauhar birik. Benda yang sangat kecil. Dan makna bersusun ia daripada dua jauhar atau lebih dua, tiga, empat ikutlah. Dan makna jauhar itu yang tiada menerima bagi. Panggil jauhar diri. Benda yang sangat halus tak boleh nak terima bagi. Seperti ini bisa contoh roh umpamanya. Roh itu umpama daripada roh banyak lagi. Roh ni nak kerak dua tak boleh, nak belah dua tak boleh. Benda yang tak boleh terima bagi. Supaya juga angin nak kerak dua tak boleh, nak pergi angin pun tak boleh. Benda ada bukan tak ada. Maka Allah Ta'ala bukan sedemikian dah. Zat Allah bukanlah jenis jirim boleh kerak dua. Dan zat Allah juga bukan benda yang halus supaya tak boleh nak bagi mudah juga. Pak macam mana hakikat zat? Tak ada siapa boleh tahu zat Tuhan ni. Itu faedah. Macam mana hakikat zat Allah Ta'ala? Jawabnya tak ada siapa yang boleh tahu hakikat zat Allah kecuali yang boleh tahu Allah sendiri. Allah dia tahu hakikat zat dia. Selain daripada Allah tak boleh tahu macam mana hakikat zat Allah. Kita sekadar wajib mengaji pegang Allah ada. Kita mengaji pegang faham Allah bersifat dengan sifat-sifat kamalan. Itu je. Kita nak fikir zat Tuhan macam mana ya? Besar boleh bagi. Ada orang kecil takut kan? Ada
Bukan mana tu. Sebab itulah usuluddin, apa ulama usuluddin, dia memperinci supaya kita betul-betul faham zat Allah tidak menyerupai dengan zat yang baharu. Ia mana zat baharu ni tak sunyi daripada ada kalanya besar boleh bagi dua atau lebih, ada kalanya kecil sehingga tak boleh bagi langsung. Makhluk Tuhan ada hak besar boleh tegak boleh bagi, ada hak kecil tak boleh bagi tak boleh tegak. Kecil setara mana pun makhluk Tuhan juga, maka Allah pun sedemikian. Itu baik. Dan habis itu dan fara, apa dia fara? Fa alif hamzah, fa ra alif ghi farar, itu qadar daripada lapang. Qadar bahasa kita ruang atau kawasan. Lapang artinya tempat luang. Kita pergi mobil pojok ni lapang dia model lego, lapang di tempat yang lego. Itu lapang. Maka benda yang baru atau makhluk semuanya berhajat kepada tempat belakang. Aras tempat di atas langit, Luh Mahfuz tempat di atas langit, syurga ada tempat, neraka ada tempat dia, kita ada tempat kita, jin ada tempat dia, manusia ada tempat dia, bukit ada tempat dia, udara ada tempat dia, ikan ada tempat dia dalam laut. Binatang darat tempat dia ni atas darat, ada tempat masing-masing. Itu benda baru atau benda makhluk. Maka Allah tidak menyerupai makhluk, maka Allah tak berhajat kepada tempat yang lapang. Dan arti lapang itu iaitu apa dia lapang? Bukan lapang 90, tidak lapang. Iaitu barang yang antara langit dan bumi. Antara langit dan bumi ni panggil lapang. Tempat yang luar. Kita ada pelapel-lapel dekat pada luar lapang. Antara langit bumi itu lapang. Maka antara langit bumi ada macam-macam. Terdiri di kalangan manusia, kayu gajah, bukit buka, udara. Dan dinamakan dia lapang hanya sahaja ia dengan sekira-kira waham saja. Baca waham, jangan baca wahum. Waham ni kira-kira aja. Dan kerana demikian itulah dinamakan lapang mauhum, yang disangka akan dia lapang, bukan sebenar-benarnya lapang, kerana antara langit dan bumi itu penuh ya antara langit dan bumi dengan hawa. Kalau kita lihat start daripada langit sampai bawah ni nampak kosong, kita panggil lapang. Sebenarnya dia penuh dengan udara. Dia penuh dengan udara. Bukan kosong tak ada pasal. Ada udara. Cuma udara nak tengok dengan mata tak nampak. Udara ada tapi nak tengok dengan mata tak nampak. Begitulah Allah ada, nak tengok dengan mata tak nampak. Jadikan Allah tak nampak, udara makhluk dia pun tak nampak. Syaitan ada gelap dia pun kita tak nampak. Syaitan ada. Boleh nampak? Tak nampak. Maka Allah tetap ada. Dan nak tengok dengan mata merah tak boleh tengok. Itu baik. Antara langit dan bumi penuh dengan udara. Jadi kosong kira-kira sebenarnya ada udara atau kita panggil oksigen. Gayahnya mana akhir pekerjaannya bahawa hawa itu jisim yang latif. Apa itu? Jadi hawa ni atau udara ni masuk dalam golongan jisim yang latif, yang lemah lembut. Kita terpahami sejuk, dia lemah lembut dan bermasuk setengah di dalam setengahnya. Udara dia akan bermasuk setengah dalam setengah apabila turun oleh jisim yang lain pada tempatnya. Tidak ada benda bertokar duduk tempat tu, maka udara akan tersepak ke lain pula. Dan barang siapa berkata Allah tak
baik. Siapa-siapa yang kecek Allah Ta'ala berjisim, tetapi dia ada kait pula, tetapi tiada seperti jisim yang baharu, tiada ia jadi kafir lagi. Hanya haram lagi bid'ah, yakni bid'ah sesat. Bid'ah itu bid'ah sesat. Jadi baik, kalau kita berkecek, kita kata Allah Ta'ala ni jisim, tapi ada tapi lagi. Tapi jisim tidak seperti jisim yang baru. Ini haram kecek badan ini. Tak jadi kafir lagi, jadi haram baru. Hanya Allah ni zat, bukan jisim. Allah ni zat. Zat lain, jisim lain. Zat Allah tak sama dengan jisim makhluk. Jadi kalau kita kecek Allah ni jisim tapi tak serupa jisim kita ni, haram kecek pada tu. Bid'ah sesat kecek pada tu. Ada kita kena kata Allah zat yang ada, lagi pula bersifat dengan sifat kamalah. Oleh yang demikian, jaga percakapan kita, jangan kita kata Allah jisim. Hanya Allah ni zat wajib al-wujud, zat yang wajib ada. Bahkan jikalau diiktikad, kalau badan ni pula pun jadi kafir. Bahkan jikalau diiktikadkan, dibukakan Allah seperti jisim makhluk, maka iaitu jadi kafir dengan ittifaq, yakni muafakat segala ulama. Ini ittifaq dah. Kalau kita bukan Allah ni jisim seperti jisim kita, kita bukan sedemikian. Allah ni jisim seperti jisim kita, kita bukan sedemikian. Allah ni jisim supaya jisim baru, supaya manusia, maka ni tidak syak lagi. Orang yang bukan sedemikian kafir. Kafir ni murtad lah. Kafir ni murtad. Semaya lah setara mana pun, dia sabar berekat ke ahli qara ni tak jadi hijrah. Semaya ditolak, puasa ditolak, haji zakat ditolak, perjuangan ditolak. Bila akidah sabar berekat kufur dengan ittifaq ulama, maka segala amalan Islam tak diterima oleh Allah. Sebab tak ada bekat. Iman-iman seumpama bekat. Kali cawe kan, kali air kan, cawe. Nak bubuh air itu mesti ada cawe. Nak tuai air itu mesti ada cawe. Pokoknya air terlekat, air itu tubik pasir. Tidak cawe dipunah, bubuh air, tubik kaki kita. Begitulah bila akidah dipunah, semaya nak duduk mana? Semaya nak taruh mana pun. Puasa, berjual, Islam taruh mana pun, bila iman rosak, tak ada bersatu di akhirat. Dunia ni zahir dan nampak Islam, kalau mati buat upacara Islam. Tapi dia dengan Allah bila pergi sedemikian kufur. Ni klik akhirat sasa amalan kita jadi haba mansura, jadi abu atau debu yang berhamburan, yang bertaburan. Baik. Jangan kita beriktikad Allah Ta'ala ni jisim seperti jisim yang makhluk, jisim yang baru. Kalau kata tak serupa jisim baru, tak jadi kafir lagi, itu pekat hari baru. Hari ini dekat-dekat nak jadi kafir lah. Baik. Dia ada satu golongan namanya mujassimah. Mujassimah atau musyabbihah itu lah kan. Mujassimah artinya satu golongan yang berpegang Allah Ta'ala ni berjisim. Golongan berpegang Allah Ta'ala berjisim. Sebab dia berpaling kepada zahir ayat. Wa yabqa wajhi rabbik wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram. Dia bukan ayat zahir pula, ya Allah fawqa aydihim. Jadi zahir ayat juga muka Allah kekal, tangan Allah. Dia bukan dengan zahir ayat. Dia bukan dengan zahir ayat, maka Allah ini berjisim. Tengok dalam Quran Tuhan sebut muka, Tuhan sebut tangan, bermakna Tuhan ini berjisim.
pegangan begini sesat lagi menyesatkan. Sebab tu hidup kita ni tak pegang Quran sesat. Pegang Quran tak kena cara sesat. Hidup tak nak berpandu kepada Quran, confirm sesat. Tak Nabi kata dah, taraktu fikum amrani dan tadillu ma tafaqsabtum bihima kitab Allah wa sunnah Rasulullah. Aku tinggal kepada kamu dua perkara, tak akan sesat selama-lamanya selagi mana kamu berpegang satu Quran dan hadis. Jadi hidup kita tak nak berpegang kepada Quran sesat. Hidup berpegang kepada Quran yang tak betul dengan ulama nak berpegang dengan Quran tapi tak betul dengan Nabi nak, sesat juga. Sesat juga. Sebab Nabi kata man fassara al-Quran bi ra'yi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang mentafsirkan Al-Quran, jadi dia pegang Quran, dia tafsir Quran bi ra'yihi, dengan kenapakkan dia, dengan logik akal, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka hendaklah dia bersedia satu tempat untuk ke neraka. Ini tengok, berpegang Quran, tafsir Quran dengan akal sendiri, maka orang ini masuk neraka juga. Sebab tu nak tafsir Quran mesti dah ada ilmu tafsir. Sebaik-baik tafsir berpandu kepada hadis Nabi, berpandu kepada ulama-ulama mufassirin, pakar-pakar dalam bidang tafsir, barulah selamat daripada gelecah makna dan maksud ayat-ayat Allah. Ini tengok. Maka puak Mujassimah ni dia tafsir Quran dengan kehendak dia. Dia tafsir dengan akal dia, dengan logik, dengan zahir ayat. Dia tafsir kepada dia tidak berpandu kepada hadis, tidak berpandu kepada ulama muktabar, maka sesat juga. Ini tengoknya. Ini dua. Tak nak pun sesat, ikut tak betul pun sesat juga. Kalau begitu Ustaz, baik itu jahil lah. Sesat juga. Sesat dengan sebab tadi. Sesat juga. Oh, baik ya. Betul jahil lah. Sesat juga. Oleh jadi fikir kita kena mengaji. Dan ilmu kita mengaji ni ambillah daripada guru-guru yang diakui. Walau kita tak sesat. Guru yang fahamnya dari segi akidah ahli sunnah wal jamaah. Dari segi mazhab tak apalah, nak Hanafi ke Syafi'i ke Maliki ke Hambali tak apa, Pak ni ahli sunnah lah. Tapi akidah pasti ke ahli sunnah wal jamaah. Ini kan sebab kita jangan banyak baca, kena banyak mengaji. Ada Facebook dah hari ni, orang pandang nulis tak ke. Bab-bab akidah orang nulis juga. Nasib baik. Hari kita ni jaga dan siapa dia kata Allah ni jisim, tak serupa dengan jisim baharu, haram. Kalau dia pegang serupa dengan jisim yang baharu, ada tangan serupa tangan kita dah, ada muka serupa muka kita dah, ini confirm kufur. So, hati mustahil kata dia. Au yakuna aradan yakumu bil jirmi. Ini yang kedua. Ini ciri-ciri menyerupai yang baharu juga. Ini pun mustahil atas Allah. Artinya ada ya Allah arada yang berdiri dengan diri. Harus disifat. Bermula arad itu mana yang berdiri dengan yang lainnya daripada segala sifat yang baru, maka iaitu arad terlebih asal daripada mutlak sifat. Jadi arad ni tertentu dengan yang baru, ada sifat tertentu dengan Allah, kerana tertunggal sifat itu pada sifat yang qadim. Jadi sifat-sifat Allah kita nak kata arad tak boleh. Adapun sifat makhluk nak kata arad boleh. Maka adalah arad itu tertentu dengan yang baharu, seperti putih. Putih itu arad lah atau sifat. Arad bukan arad minum mabuk tu dah. Itu jaga.
Penting ada kita, ada kita dia boleh tahu dah. Ini rokok. Kita dengar telinga ni, agak minum betul. Arak ni sifat lah. Bahasa sendiri dia panggil arak. Kalau bahasa kita sifat. Sifat dia kerja putih. Putih itu sifat. Jadi putih ni dia mesti daripada kapas. Jadi putih itulah kita panggil sifat pun boleh, panggil arak pun boleh. Tapi kalau di Tuhan nak panggil arak tak boleh, kita panggil sifat je. Sifat kudrat, sifat iradat. Kita nak panggil arak kudrat, arak iradat tak boleh. Itu jawapannya. Ini arak Tuhan ni, ilmu arak Allah. Kudrat arak Allah tak boleh. Kalau di kita yang baru boleh kita panggil arak. Atau sifat pun boleh. Itu orang tak nak bayang. Ijah hanya Arab yang nak kepada kain. Ijah mesti dia ingat di kain. Kita boleh ijah suku, kain suku. Biru itu Arab. Kita panggil warna. Biru warna. Ijah warna. Kuning warna. Merah warna. Jadi warna-warna ni panggil Arab. Maka setiap warna ni mesti dia duduk di benda. Kalau duduk di dia, kalau duduk di kapak, kalau duduk di kain, kalau duduk di kertas, ikutlah. Itu warna tu panggil Arab belaka atau sifat belaka. Seperti putih dan merah dan hitam dan segelia warna lah. Hitam dia duduk di sokok. Mana ada hitam suku, sokok suku. Ada. Hitam. Ada sokok, hitam duduk di sokok. Seperti juga putih duduk di kepiak. Dan arak itu satu bahagi daripada alam juga. Arak ni satu bahagi daripada alam, kerana alam itu tersimpan pada segelia jirim dan segelia arak. Dan alam dengan segala juzuknya itu baharu. Sebut alam ni juzuk apa sekalipun tetap baharu. Dan katanya, kata musnad lagi, au yakuna fi jihati lil jirni, atau adalah ya Allah pada pihak bagi jirim. Dan sebelia bagai jihad itu 6. Jihad ni ada 6. Jihad ni kita panggil pihak-pihak. Pihak ni terbagi kepada 6. Satu pihak kanan dan kiri, hadapan, belakang. Satu kanan, 2 kiri, 3 depan, 4 belakang. Dan di atas, 5 di atas dan di bawah. Dan segelia disebutnya. Dan segelia. Mula kanan 1, kiri 2, hadapan 3, belakang 4 jala. Di atas 5, bawah 6. Ini yang panggil jihad atau pihak. Pihak kanan. Sebut kata kanan kita uji lah. Ini kanan. Ini kiri. Ini benda yang baharu ni mestilah ada kanan ada kiri. Meja seperti ini. Meja ni benda baru. Meja ni ada pihak. Ini kanan. Kanan sebuah hamba di sini. Ini pihak kanan bagi meja. Ini pihak kiri. Ini hadapan. Ini belakang. Ini atas bagi meja. Bawah meja, bawah tidak. Ini tapak. Benda baru dia mestilah ada kanan depan. Sebab kita ni ada depan. Depan dia panggil depan. Depan apa ni? Meja. Ada belakang apa ni? Kursi. Kanan apa ni? Ada bani. Kiri pun ada. Bawah apa ada apa? Ada kapal. Atas apa ni ada apa? Ada seling. Ini makhluk atau benda baru tak nak lagi dah. Dia ada benda-benda gini. Maka tempat poin kita naknya, Allah Ta'ala tak serupa dengan yang baru. Bila mana Allah tak serupa dengan baru, maka sudah tentu Allah ini tidak ada nafah. Allah ini tidak ada sebelah kanan. Allah ini tidak ada pihak kiri. Allah tidak ada pihak depan. Allah tidak ada pihak belakang. Ataupun tak ada. Allah tidak ada depan, belakang, kanan. Ataupun tak ada Allah. Maha suci daripada nafah. Ada pun benda yang baru ni ada nafah. Ada kita kena faham model benda yang baru. Ada depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah, 6. Dan sedia itu masuk pada kadar musannaf
maka tiada Allah pada kanan aras. Jaga. Allah tidak duduk di kanan aras dan tiada pada kirinya kiri aras. Allah tidak duduk sebelah aras dan Allah tiada pada hadapannya hadapan aras dan Allah tiada di belakangnya belakang aras dan tiada di bawahnya bawah aras. Allah Ta'ala tidak duduk di bawah aras. Aras di atas, Tuhan di bawah. Tidak sama sekali. Dan tiada di atasnya atas aras, Tuhan di atas aras. Tidak juga. Mustahil Allah Ta'ala duduk di atas aras. Kerana aras itu jiring. Aras ni jiring. Jiring ni betul-betul. Aras ni betul besar. Betul besar. Tempat atau lokasi arahnya atas langit yang kutujuh. Arah ni jiring. Maka Maha Suci Allah Ta'ala duduk di tempat jiring. Allah Ta'ala tak berhajat kepada jiring. Nah, sebab itulah tak boleh kata Allah duduk di atas arah. Ini kena jaga. Kadang-kadang soalan mari kepada kita. Soalan mari dari segi pegang kita pegang rumah dah. Kita pegang kemakmum Allah ni ada. Allah ada. Ya, memang Allah ada. Soalan akan mari di hati ini kepada kita. Boleh jadi syaitan mari atau manusia mari atau orang ada Facebook pada juga. Orang tanya, di mana Allah? Di mana Allah? Dalam bahasa Aina Allah, di mana Allah? Nah, Aina ni kalau ngaji isi makai orang isi tempat, nama orang tempat. Aina di mana? Kalau perkataan bila itu masa. Allah berlaku aksiden mana? Bila mana tu tuju kepada tempat lagi tadi. Allah itu lama tuju mana kau lupa. Bila tanya bila tuju pada masa. Bila itu hari tempat. Itu masa. Maka Allah Ta'ala ni Maha Suci daripada tempat, Maha Suci daripada masa. Soalan nak tanya Allah di mana tu tak benar. Sebab Allah tak berhajat kepada tempat. Bila kita bawa sana, Tuhan di mana tak benar dari dia. Sebab Tuhan tak ada mana-mana. Tuhan tak berhajat kepada tempat. Maha Suci Allah berhajat kepada tempat. Kelakuan nak kepada tempat ni dia baru. Benda baru tak lepas daripada tempat. Maka Allah bukan yang baru, Allah yang qadim. Maka tak berhajat kepada tempat. Atas langit ke, di atas arah apa, Maha Suci juga. Ini tengok. Allah tetap ada dan tak berhajat kepada tempat. Sebab itulah ayat-ayat yang bersamaran tentang Allah duduk di langit ataupun Allah duduk di atas arah. Ini kita kena rujuk kepada orang yang pandai mentafsir ke ayat tersebut. Jangan kita bukan semata-mata apa yang kita baca. Esok dari Facebook ada tulis Allah berada di atas arah pada langit yang ketujuh. Biasa ini PMM daripada biasa gini lah. Anak murid daripada Ibn Taymiyah. Ibn Taymiyah ni dia bukan sebagaimana satu kitab kita baca. Ibn Taymiyah dia bukan Allah duduk sela di atas aras. Nanti dia bukan pada Ibn Taymiyah. Ibn Taymiyah dia bukan ayat Ar-Rahman yang ada istawa tu kan dia tafsir Allah duduk sela. Siap dengan tafsir duduk sela pula dah. Allah duduk sela di atas aras. Maka kunci-kunci dia katanya pengikut anak murid pun tafsir sedemikianlah. Allah berada di atas aras. Bila berada di atas aras itu lebih kepada tempat. Sedangkan akidah ahli sunnah wal jamaah Maha Suci Allah daripada tempat. Jadi kita
Kita nak kritik sekata perata diberi tanya pun tak boleh. Dia biasa dia pun kebaikan dia tepat tak betul. Tepat dia berjamaah dengan ahli sunnah ni. Kita pegang ahli sunnah lah. Tempat molek diberi tanya ni pada bukan tak ada. Kalau kita baca tempat-tempat molek ada juga. Tempat-tempat boleh pegang ada. Tempat berjamaah dengan ahli sunnah, kita ambil ahli sunnah. Cuma ulama ada ulama yang tolak 100% pada, ada ulama yang boleh terima sikit, tolak sikit pada, macam-macam dah. Kemudian kita ni duduk pada dalbah akidah, kita duduk di atas akidah ahli sunnah wal jamaah. Jadi ahli sunnah dia tidak mentafsir ke Allah, dia duduk di atas ada Maha suci daripada bertempat. Itu baik. Maka taklah takut sebagai takut daripada barai-barai itu bukan orang kita yang itu barai, bukan orang yang ada. Maka takut, maka taklah takut agar sebagai takut daripada barang yang mengiktikah agar barang boleh orang yang awam. Dalam mana orang awam? Orang awam ni orang yang tak reti dalam bab ilmu sultan. Orang awal dia pegang daripada bahawa dia pegangnya dia. Bahawa Allah di atas alam. Dia pegang. Allah duduk atas alam. Tetapi kau ya sahih bahawa kau ya sahihnya bahawa orang yang mengiktikadkan jihad itu tiada kufur. Jadi kau ya sahihnya orang yang berkata sedemikian tak jadi kafir lagi. Seperti dikatanya orang Allah Ta'ala pada langit. Itu tak jadi kafir lagi dia. Sebab dia orang awam. Allah pada langit. Seperti barai yang berkata akan dia akan barat. Mana hukum tak kafir lagi ni. Oleh Ibnu Abdissalam. Ibnu Abdissalam dia kata, siapa-siapa kata Allah pada langit tak kafir lagi. Dan diqaid maksudnya disangkut akan perkata Ibn Abdul Salam itu oleh Nawawi, oleh Imam Nawawi. Imam Nawawi jaga pula fatwa Ibn Abdul Salam dengan bahawa adalah ia orang yang berkata sedemikian daripada orang yang awam. Orang awam ni dia tak mahir dalam bab usul ini. Maka dia kecek cara mudah kan? Allah ada langit atau Allah di atas langit. Kecek itu lah. Moga berdoa kat langit langit ke hidup langit. Itu banyak kekeliruan. Itu baik. Ini banyak tahu. Banyak kek kalau orang itu faham pada tu lah. Allah di langit. Langit ni ciri. Allah tak berhajat kepada diri. Allah Ta'ala maksudnya daripada tempat. Pak Tuhan di mana? Tak boleh tanya Tuhan di mana. Tuhan tak ada di mana-mana. Tuhan itu tak ada. Kan Allah wala syai'a ma'hu. Itu Nabi jawab. Kan Allah Ta'ala ni ada. Wala syai'a ma'hu. Dia tidak ada sesuatu bersama dengan Allah. Tak ada sesuatu pun. Arah pun tak ada dekat dia. Langit pun tak ada dekat dia. Di Maha Suci semua di Allah Ta'ala. Tak berhajat kepada tempat, tak berhajat kepada masa. Ini Allah Ta'ala sempurna sekali. Hal baik. Ada faham oleh akidah ahli sunnah wal jamaah. Kalau kita kata Allah di atas arat, sebelum Allah buat arat, Tuhan ada mana? Sebelum Allah jadikan arat, Tuhan ada mana? Duduk kata-kata mana? Jadi kata-kata. Jadi kita boleh jadi kata-kata. Ambo boleh rumah duduk kata-kata. Dan ada mesti dia. Kita ni takut kan. Allah tak ada pada tu. Ta'ala Allah Maha Suci Allah daripada bertempat. Kesimpulannya kita kena pegang Allah ada. Dan Allah tidak menyerupai makhluk. Mustahil Allah Ta'ala menyerupai makhluk. Hanya wajib tidak menyerupai makhluk. Itu kena pegang. Banyak lagi modal, insyaAllah kita sambung pula. Dan demikian lagi dan adalah buruk dengan jiri itu bunda kandang ini dengan sekian yang Allah Ta'ala.
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا اللهم فقهنا في الدين والحمد لله رب العالمين